Wah, apa tu hujan dok mai, hujan dok mai, hujan dok mai. Hujan dok mai. Dia mai dah hujan. Assalamualaikum semua, selamat kembali ke FTV. Hari ini kita berada di The Dana Langkawi bersama dengan Honda City Hatchback RS dan juga kita ada juga Honda City Hatchback variant V. Tapi hari ini kita nak cerita tentang Honda City RS inilah. Jadi Honda City RS ni tak kira sama ada sedan ataupun hatchback, sebenarnya pada saya lah ialah salah satu model yang sangat penting untuk Honda di Malaysia di zaman kita tengah berganjak ke kereta elektrik ni. Weh, kenapa saya cakap macam tu? Sebab inilah sebenarnya, kalau korang tak tahu, ialah sebuah kereta elektrik. Nak tahu kenapa korang tengok video sampai habis lah aku ceritakan. Dan ini sebenarnya kerana kereta ni dia membawa enjin 1.5 liter iVTEC itu sebagai genset bergerak. Jadi ramai orang takut kan, nak beli kereta elektrik takut susah nak charging. Tapi nak merasa bawa kereta elektrik, beli kereta ni. Ini ialah masa depan anda. Selamat datang ke masa depan. Nak tahu masa depan korang tu macam mana? Jom kita tengok kereta ni dengan lebih dekat lagi. Kalau kita tengok dari segi reka bentuk, memang kereta ni nampak jelas lah dia menggunakan moncong depan dan pintu tepi sampailah ke pintu belakang ni baru dia bertukar daripada sedan punya reka bentuk kepada reka bentuk hatchback. Dan reka bentuk hatchback kali ni memang nampak pada saya lah rasa lebih moden dan lebih kemas. Tetapi setengah orang rasa agak plain. Tak apa, sebab bila kita plain tu mungkin lebih senang, ramai orang nak suka daripada hanya Honda punya fanboy saja. But of course itu ialah judgement call lah untuk Honda. Setengah company dia takut nak menjadikan kereta dia takut dia punya fanboy tak suka, tapi saya rasa untuk Honda ini satu pilihan yang bijak kerana inilah satu reka bentuk yang sangat praktikal dan at the end of the day kita beli kereta untuk praktikal lah. Dan antara salah satu kelebihan reka bentuk ni ialah dia dapat mencapai ruang belakang yang lebih lapang daripada hatchback. Saya tak tahu macam mana dia buat, tapi dia kata ruang kaki belakang tu adalah lebih daripada ruang kaki untuk hatchback. Dan betul, bila kita masuk dalam memang kita berasa macam tu. Jadi untuk kenal Honda City RS ni senang je, kita tengok dia punya lampu depan tu, dia ketak-ketak banyak kan, iaitu lampu yang menggunakan full LED. Jadi varian-varian yang menggunakan lampu full LED dalam Honda punya range, tak kira lah Civic ke Accord ke apa, semua rupa dia macam ni lah. Masa lampu LED tu dia banyak bilah dia Dan untuk lampu yang mempunyai bilah yang kurang, mungkin setengah kereta kita nampak ada bilah 3 atau 4 saja. Dan tu ialah kereta-kereta yang menggunakan lampu projector headlamp. Kereta ni datang dengan rim 16 inci yang kita tengok ni. Untuk varian RS ni dia potong sikit lah, dia kan dual tone lah, so dia ada diamond cut punya finish yang menjadikan dia nampak lebih sporty dan lebih canggih dan terkini lah. Inilah rupa bila dia dah angkat Ultra Seat. So Subasha is going to show macam mana nak buat. Dia tap dekat bawah tu, angkat. Sekarang tiba-tiba ruang ni cukup tinggi untuk masuk pokok ke, small chest of cabinets. So itu kelebihan Ultra Seat yang dah ada sejak second generation I think of the Honda City. Okey, seat belakang ni cerita dia ruang menang ni nombor 1. Kita tengok ruang dia macam mana weh. 2 nombor weh depan lutut aku. Tapi memang Honda kata belakang ni seat dia lagi lapang daripada dia punya sedan. Tak tahu macam mana dia buat, tapi memang rasa lebih lapang. Pasal dia boleh tolak ni ke belakang sikit kot. So boot mungkin ada kompromi sikit lah. Dan dia punya roof line pun okey juga. Head space kita ada 3 jari lah. 3 jari okey, it's okey. Cuma yang ni agak dekat dengan kita lah, sering turun macam ni tak nak buat apa. So kalau tinggi sikit memang ni dengan sama dengan eye level lah. So
slightly disconcerting. Dan yang kat belakang ni sebenarnya tak ada isu apa sangat sebab dia dah scallop kan. Tapi bila kita tengok ke belakang ni, nampak juga benda ni agak lah. So some people might feel a little bit claustrophobic. Other than that, this I think is okay. Dan dia orang gunakan seat belt third row yang gantung macam ni. So seat belt third row gantung ni ialah satu solution mengelakkan nak kena buat struktur yang kuat lah kat seat ni supaya boleh tanggung berat lah. So this is just sort of a low cost punya solution untuk masalah third seat belt ni lah. Anyway, ramai orang tak pakai third seat belt tu kan. Tu some company memang letak kat sini lah. Dia punya seat belt ni angle dia okey, taklah teruk sampai tegak. And seat dia cukup tinggi, so kat bawah ni advertise buat dia okey. Cuma seat squat ni tak cukup panjang, boleh panjang sikit lagi. It's better. Sebab apa? Ruang ni dah banyak tau. Kalau dia tambahkan sikit lagi lah, mungkin 1-2 inci, dia tak nampak pun cabin ni cramp. Cabin ni still akan nampak lapang dengan additional advertise support. Jadi sebelum aku lupa, aku nak cerita sikit beberapa benda yang buatkan aku rasa geram kereta ni. Yang pertama sekali ialah dia punya pintu. Pintu dia kena empas kuat sikit baru dia nak tutup kan. Kena slam sikit. Aku rasa dalam hal ni dia orang cuba nak bagi pintu tu rasa solid tau. Bila tutup bunyi sedap. So mungkin ada foam ke rubber dia ke apa ke ceritanya. Jadi ceritanya dia dah terlebih buat. Jadi kena tutup kuat sikit. Pintu sebelah kiri terutamanya memang passenger depan tu, terutamanya memang kali untuk kereta ni lah, memang kena slam kuat sikit dan buka. Tapi memang rasa solid lah, memang rasa berat. So mungkin kena adjust sikit kot. Yang keduanya, dia punya seat belakang tu tak ada USB port. Ada 12 volt punya outlet. Tapi tahun 2022 ni kena bagi USB port kot. Aku tak tahulah, pada aku rasa kan. Itu yang keduanya. Yang ketiganya ialah ultra seat belakang tu lah. Ultra seat belakang tu of course ruang kaki cantik, tapi span dia nipis sikit. So kalau duduk jarak jauh aku tak pasti macam mana cerita dia lah kan. Tapi ruang memang menang kat dia. Duduk sandar semua okey. Tapi span tu dah sedikit keras. Selain daripada tu, kereta ni ialah tak ada tayar spare sebab ada bateri kat belakang. Yang itu setengah orang akan rasa tak ada tayar spare, takut juga. Kena bawa ni lah, apa nama tu, puncture repair kit lah. Dan kalau atas highway tu harap jangan langgar benda-benda besar lah kan. Kalau kata macam besi ke terobek kaya tayar tu, memang tak boleh buat apa lah. Kalau dah terobek, kalau tak bocor boleh repair lagi, puncture repair kit kan. So itu dia benda yang saya rasa bengkak sikit lah. Benda yang saya berkenan pula kereta ni ialah bila kita pandu secara relax-relax macam sekarang kita pandu kan. Bila kita pandu secara relax-relax, dia senyap. Dia senyap sebab apa? Dia punya sistem pacuan dia elektrik. Jadi enjin tu dia tak berpusing laju sangat. Dia hidup pun dia hidup ngam-ngam untuk hidup charge the bateri. Dan elektrik motor of course tak ada bunyi lah. Cuma bila kita tekan, dia berderau sikit. Kuat sikit lah. Dan bila kita bawa relax ni juga, dia punya pecutan dia rasa okey. Sebab dia punya rasa dia macam kereta 2.5 bawa relax. Tapi bila kita tekan kuat, dia pergi. Cuma datang dengan bunyi tu sikit lah. So itu benda yang kena fikir-fikirkan lah. Secara keseluruhan aku berkenan juga dengan dashboard dia ni. Nampak modern, Honda punya style lah, kemas. Dan tak banyak sangat apa tu piano black. Ada sikit lah kat bawah ni, which aku piano black ni memang allergic dengan piano black ni. Aku tak tahu macam mana nak cakap lah. Tapi ke depan ni memang okey. Cuma kalau aku bawa chrome lebih sikit lah. Tapi yang ni versi RS kan, so nampak hitam, banyak kemasan-kemasan tu, so okey. Dan of course seat matching dalam ni yang kemas warna merah ni aku berkenan lah. Yang ni cantik, aku suka. Juga lampu LED ada, auto high beam selalu mesti menang aku suka pasang lampu high beam. Dan leceh bila kita suka pasang lampu high beam ni, sekali nak kena on off bila traffic mic. Ini dia buat untuk kita kira okey. Dan of course Honda sensing, ada adaptive cruise sampai 30 km sejam minimum. Minimum dia 30 km sejam, maksimum dia aku tak tahu berapa, 150 ke apa ke, mungkin boleh lebih lah kan. Itulah benda yang aku suka. Jadi bila kita memandu kereta ni, dia basically sama lah feel dia dengan yang sedan tu. Dan rasa dia sama. Macam saya dah sebut, yang ni lah rasa kereta elektrik zaman depan nanti. Tahap pecutan semua macam ni lah. Dan tahap bunyi enjin tu ada sikit lah, pasal dia ada enjin kan. Kalau tak ada enjin, dia memang lebih senyap. So aku nak cari dia punya maklumat tu, paparan maklumat dia. Home. Okey, power flow. Okey, kita ambil power flow, nak tunjuk ni. Okey,
So aku nak tunjuk power flow punya ni. So tengok sekarang ni, bila kita dalam 80 km, very light throttle, dia pacu straight. Nampak tu? Engine dia drive warna biru yang pergi ke tayar tu kan. Nampak kan warna biru kan. Jadi maksudnya dia tengah drive daripada engine. Dan selebihnya, pasal engine tu berpusing, motor pun berpusing sekali, motor permanent magnet, dia hantar power sikit lah pergi ke bateri. Jadi bila kita lepas minyak ni, sekarang aku lepas minyak, tengok dia buat apa. Nampak tak? Dia regen. Tambah regen, tambah kuat sikit. 2, 3, level 3 regen. Tu dia kuat sikit lah regen dah. Nampak tu, dia turun. Charging lah tu kan. Bila tekan plus, dia jadi kurang regen. Minus, dia kuat regen dah. Tengok, bila aku tekan dah minus 3 kali, bila lepas minyak je dia turun sampai macam tu. Bila aku dah tekan plus, bila kita lepas minyak, nampak dia tak turun sangat. Macam tu lah cerita dia. So aku suka dekat maximum regen lah. Jadi dia rasa macam single pedal operation lah, sikit lah. Pasal regen dia agak kuat. So kita boleh lah lepas throttle kan, banyak sikit dia charge. Dan bateri ni saiz dia kecil jadi bila hang kuat regen macam ni, cepat bateri tu naik balik jadi penuh. Nampak kan? Jadi macam tu, maksudnya bila dia lebih cekap lah, bila banyak masa dia akan engine tu tak hidup. Nampak engine tu tak hidup sekarang ni. Jadi kita memandu memang gunakan elektrik motor saja dalam keadaan macam ni lah. Dia tapi elektrik motor tu hanya boleh pergi dengan bateri tu maksimum, tak silap aku lah, mungkin dalam 10 km macam tu lah, paling kuat pun lah kan. Tapi kalau keadaan tu jalan bukit, naik turun mungkin boleh lama juga. Ini kita pun tengok macam mana ni, agak lama juga ni. Tapi yang tengok, start je bateri tu turun, tapi bila regen start juga dia naik balik kan. So bila throttle tu banyak tu, baru dia nampak bantu dua-dua sekali lah. Dia ambil power daripada ni motor dan juga bateri, dan juga daripada generator. Dia bantu nampak. Dua-dua dia ambil power daripada generator dan dia ambil power daripada bateri. Kalau kita buat mild throttle 60-70 tu, dia boleh pakai elektrik motor semata-mata lah. So bila kita lepas minyak tu, kita boleh tekan minus tu, nak increase dia punya regen. So macam tu lah cara saya bawa lah. Saya suka banyak regen. So ini basically saya nak cerita bahawa ni lah masa depan kita. Bila kita bawa kereta ni, kereta elektrik, dengan hampa duk tengok Tesla punya pecutan macam nak rak, Datuk saya tengok tu semua. Yang ni real life punya kereta. Jadi kalau hampa bayangkan, katalah Honda buang enjin tu, enjin 1.5 iVTEC tu kan, buang semua, dengan dia punya generator semua buang, dia ganti tu dengan bateri yang lebih besar. Katalah bateri dapat 30 kW lah untuk benda ni kan, campur dengan apa yang ada tu, katalah mungkin dapat 35-40 kW bateri. Kalau 40 kW kali 6, dah dapat 240 km jarak pemanduan. Harga berapa boleh, aku tak tahu nak cakap macam mana lah kan. Katalah kita assume lah ni, kalau kata 40 kW, 1 kW ialah $100 kan, maksudnya $4,000 lah kan, cost dia $4,000, $16,000. Adakah enjin dan generator set tu, enjin iVTEC dan genset tu, nilai dia pada Honda sama tak dengan motor dengan bateri tadi tu? Kalau sama, dan mungkin dia boleh tawarkan kereta ni pada harga yang sama ada lebih kurang sama ataupun lebih sikit. Pasal yang ni pun hybrid, dapat macam-macam juga pelepasan daripada kerajaan. Cuma dia tak zero lah, tak zero import duty, dia tak zero excise duty lah kan. Sales tax tetap ada. So itulah aku tengok ni, nak rasa macam mana kereta elektrik. Inilah dia. Dan kereta ni dia ada eCVT, maksudnya bila kita tekan, rasa macam ada gear, especially at partial throttle. Kalau maximum tu tak ada sangat, macam maximum tu je. Macam ada gear change, tapi sebenarnya dia tak ada gearbox. Dia guna, aku tak tahu macam mana dia buat lah, macam ada bunyi sama ada dia main dengan enjin tu sekali ke macam mana, aku tak pasti kan, untuk membantu bagi ada rasa macam tu lah. Maksudnya dia tak ada gearbox. Steering dia okey lah, quite precise. Dia duduk kat corner dia pun okey, steady. Dia tak menggelabah. Dia punya ride quality dia pun bagus secondary ride dia memang cemerlang jugalah. Kita tengok dia tak crash over small surfaces, small surface imperfection tu dia tak crash.
Dan tengok tahap bunyi dia agak rendah lah bila kita bawa macam ni. So, enjin tu tak rev kuat walaupun dekat 90 rpm ni, 90 km sejam. Enjin tu tak ada rasa macam bising lah. Sekarang dia ambil direct from enjin, nampak 80 lebih, 90 macam tu. Very light throttle, partial throttle, less than quarter. Aku rasa dia akan nampak ni dia dah ambil balik bantuan pada bateri. Hantar power ke bateri lah. Driving position pun okey juga. Ujung bucu ni macam bit of a stretch lah nak capai. Sebab apa? Kalau tengok aku rasa dia punya screen ni tak center tau. Screen ni belah ke penumpang lebih sikit. Salah satu sebab dia aku rasa lah pasal dia nak bagi balance aircon kiri kanan lah. Jadi bila aircon tu kan dia tolak dari sini sikit. Tu pasal sebab kena stretch sikit lah. Kalau dia duduk tengah-tengah, aku boleh sentuh elok lah. Tapi itu cerita dia lah. Bila benda dia tak center, dia tolak, ni compromise in terms of design. Dan mungkin aircon punya airflow ke apa-apa kan, macam dia letak kat sini kan. Macam tu lah. Pasal aku rasa Honda tak suka benda dia duduk tinggi sangat. Aku pun tak apa berkenan kalau dia duduk tinggi. Setengah orang dia buh tinggi, aircon kat bawah. Setengah orang buh kat bawah, aircon kat atas. Kat atas dia rendah. Bila aircon kat atas, benda dia rendah sangat. Kita nak operate Honda touchscreen, nak kena tarik mata jauh. Kalau yang kat atas tu pula jadi macam setengah orang tak suka lah, pelik dia duduk tenggek kat atas tu kan. Aircon kat bawah. Aircon kat bawah pun ada compromise juga. Dia punya airflow mungkin not optimum. Yang ni macam lebih optimum. Cuma sekarang screen tu ke kiri sikit. So these are just the pros and cons lah yang kita ada pada kereta ni. Jadi ni tempat duduk belakang Yaris. Dan kalau kita tengok dia punya ruang kursi dia, lebih kurang samalah macam Honda City tu. Cuma City tu rasanya lapang sikit lebih lah. Tu memang nampak lah dia punya perbezaan dia tu. Dan yang ini dia punya seat lembut lagi daripada seat City. Seat City tu keras sikit span dia. Dan dia punya sudut sandar ni kemungkinan, saya tak tahu, tak ukur, tak ada inclinometer. Saya tak tahu yang mana lebih bersandar. Rasa macam yang ni lebih bersandar sedikit. Tapi yang tu ruang kaki, ruang lutut lah lebih dekat Honda City. Ruang bawah ni dua-dua menang sama, pasal kaki dua-dua boleh masuk. Dan yang ini untuk Yaris ni kelebihan dia ada siap-siap USB punya port. Untuk Honda City dia tak bagi USB punya port. Kalah dia pula, benda ni duduk belakang sangat, jadi dia ambil ruang banyak. Kalau kita duduk kat seat tengah ni, ini dia agak dekat dengan kita lah. Kalau yang Honda City tu yang ni ke depan sikit. Dan of course yang RS tu ada aircon vent belakang. Mana satu menang, terpulang pada anda. Jadi faktor paling penting dalam perbandingan ni of course harga lah kan. Harga City RS ni 19,000 lagi mahal daripada Yaris G. Kalau kita nak dapatkan kereta yang harga yang lebih kurang sama, kita boleh beli City Variant V tanpa Honda Sensing. Macam tu spesifikasi dia lebih kurang sama. Yang ada kelebihan pada City tu of course Ultra Seat lah, dengan dia punya reka bentuk ruang kabin yang boleh membawa barang lebih besar sikit. Selain pada situ of course kita kena pilih yang mana karakter yang kita lebih suka lah. Tapi kalau kita bandingkan dengan City RS ni, memang akan menang dekat RS ni berbagai ciri, termasuk spesifikasi lah. Yang ni mempunyai Honda Sensing yang menawarkan adaptive cruise control, lane keeping assist, lane departure warning, macam-macam ciri keselamatan yang diberikan. Dari segi ciri keselesaan yang menang kat sini, mungkin orang kata ada Android Auto dan Apple CarPlay. Sebab itu senampaknya semakin menjadi ciri yang penting. Selain daripada tu, mungkin faktor Ultra Seat tu juga menjadi faktor penting untuk mereka yang mahukan versatility lah kepada kereta-kereta hatchback dan kereta keluarga mereka. Dari segi keselamatan, lain pasif lebih kurang sama je, 6 airbags, ABS semua ada, lebih kurang macam biasa sahaja semua kereta ni. Okay, so basically ini dia punya power plant dia. And macam saya cakap tadi, ni sebenarnya adalah sebuah kereta elektrik yang ada genset portable. Dia bawa genset portable. Nak tengok rupa genset portable dia ialah ini, iaitu enjin 1.5 iVTEC Atkinson cycle yang mempunyai kecekapan haba yang tinggi, 40% lebih. Dan kalau kita tengok kat bawah tu, dia ada generator lah, dynamo set kat bawah. Dan sebelah tepas pada itu pula ialah sebuah elektrik motor. Jadi elektrik motor dengan dynamo ni adalah dua benda yang berbeza lah dekat sini. Jadi untuk kebanyakan masa, kereta ni sebenarnya dipacu oleh motor elektrik. Dan enjin ni digunakan untuk mengecharge bateri.
Dan kuasa untuk motor elektrik ini datang daripada bateri tersebut. Dia tak ada gearbox pun. Yang dia panggil ECVT itu sebenarnya ialah motor elektrik tersebut yang mengadakan simulasi penukaran gear, which is a very strange thing that Honda decided to do. Bila kita tanya, it's about giving people some kind of familiarity lah. So bila dia bawa tu, dia tak adalah rasa macam tak ada gear change. Mungkin some people yang dia buat market study still comfortable nak ada rasa gear change. Maybe they tested it without the gear change and this is more comfortable for people. Of course, anjakan ke kereta elektrik ni adalah satu yang ramai orang nak merasa. Jadi ramai orang kata kenapa semua harga kereta kayangan, yang ni bukan kayangan tapi dia range extender punya version lah. So engine tu juga digunakan apabila kelajuan dah tinggi, dia akan ada direct drive, dia akan direct couple pergi ke roda. Selalunya highway speed lah 80 km ke atas macam tu at like moderate throttle, dan dia akan ada direct drive. So ini ialah satu kira half step lah untuk mereka-mereka yang berminat nak merasa kereta elektrik. Inilah dia. Dan this is the sort of power juga yang you should get from kita punya affordable electric car in the future lah. Yang sekarang ni kita tengok kereta elektrik harga-harga kayangan semua, sebab banyakkan syarikat kereta macam saya cakap sebelum ni, dia orang cuba nak mengejar spesifikasi yang ditawarkan oleh Tesla. Itu salah satu kesilapan yang besar saya rasa, kerana Tesla memang perlu menghasilkan kereta-kereta begitu kerana dia sebagai pelopor untuk mencuri perhatian early adopters. Dia memang kena tawarkan kereta yang wow. Tapi untuk zaman akan datang, kereta yang kita perlukan adalah kereta yang praktikal, tidak terlalu mahal dan tidak perlukan kuasa yang macam sampai supercar. Jadi this is the sort of specs yang kita akan boleh expect for electric cars in the future. So just bayangkan kalau kita buang semua enjin-enjin ni, tinggal hanya elektrik motor saja. Kan kecil kan elektrik motor tu kat bawah. Jadi boleh gunakan ruang kat depan ni mungkin sebagai boot yang kedua ataupun front trunk. Itu dia. Kelebihan Honda CT-RS ni ialah dia sebenarnya ialah sebuah kereta elektrik. Itu yang ramai orang tak perasan dan ramai orang tak sedar itu realitinya. So kat bawah ni dia punya bateri pack dia agak berbeza sikit daripada yang sedan punya version. So sedan punya version dia duduk agak lebih ke dalam lagi lah. Tapi kali ni dia duduk memang kat belakang ni. You boleh nampak bila you angkat this cardboard punya false floor of the boot yang dia angkat ni, tu dah nampak dah bateri sebenarnya. Tapi saya nak angkat ni, nak tunjuk lah dia punya format ataupun layout bateri dia dekat sini. Dan ni dia rupa dia, ni the whole of the battery pack. Jadi kalau kita tengok, ini ialah dia punya air vent dia lah. Saya tak pasti yang mana satu masuk, yang mana satu keluar. So kemungkinan yang sana tu masuk, yang ini keluar lah. Saya rasa yang ni yang masuk pasal dia datang daripada belakang seat tu tadi tu. So dia masuk, dia pusing ke belakang, masuk ke sini dan masuk ke dalam, dan dia mengawal suhu bateri sebelum keluar balik lah. Jadi basically dia ambil suhu daripada dalam kabin yang air condition. So this is similar to some systems yang memang menggunakan air cooling lah, active air cooling. So inilah sistem active air cooling. So dia duduk basically dalam the rear spare wheel punya hole lah. Rear spare wheel punya hub ni, spare wheel punya hub, dia duduk dalam tu dan tidak mengambil banyak ruang lah. Banyaklah ruang dia ambil, maksudnya kereta ni tak boleh ada spare wheel lah, tapi tak mengganggu ruang boot lah. Jadi selepas kita memandu city ni di sekitar Langkawi, dapat panjat bukit, lenjan, jalan-jalan selekoh semua, saya dapati bahawa ianya adalah sebuah alternatif yang menarik lah untuk mereka-mereka yang mahu menceburi ataupun merasakan bagaimana cara memandu kereta elektrik, bagaimana rasanya memandu kereta elektrik. Cuma dia punya sistem hybrid IMMD ni mempunyai enjin, dan apabila kita memerah nakkan maksimum torque, dia akan terpaksa panggil enjin tu untuk bantu dan itu akan menjadikan kereta tu rasa agak bergema sikit lah, bising bunyi dia. Bukannya nak kata dia lebih bising daripada kereta lain, tapi yalah, tak, dia punya kelebihan sebagai kereta elektrik tu hilang macam itu je lah. Tapi dia punya elektrik motor tu menawarkan torque 253 Newton, jadi dia punya pecutan dia memang rasa lebih bertenaga daripada pesaing-pesaing dalam kelasnya. Dan yang penting sekali kereta ni sebenarnya bila kita bawa pada keadaan macam biasa lah, maksudnya kita tak terlalu tekan, bawa macam biasa, dan kita akan rasa ia lebih senyap. Jadi kalau awak dengar bunyi bising dalam audio kita masa kita bercakap dalam kereta mandu tu, sebenarnya bunyi jalan tu yang masuk, dan itu kadang-kadang akan membuatkan kita rasa
jengkil sikit lah pasal bunyi enjin dan vibration tu dah kurang, tapi bunyi jalan tu. Dan juga saya suka dia punya cara dia menala sistem brake dan sistem pacuan. Hybrid ni kadang-kadang susah nak dapat feel yang bagus. Tapi kali ni Honda telah berjaya mendapatkan feel yang bagus. Awak boleh tengok kita punya video panjat Gunung Raya di mana kita uji benda tu, dan memang cara dia respond kepada kita punya throttle input dan braking input rasa sangat semula jadi dan natural. Cuma kereta ni bila kita fikirkan harga tu akan menjadi sedikit masalah lah. 19,000 bukan sikit punya duit. Tapi ini untuk mereka-mereka yang mahukan prestasi dan mahukan teknologi terkini. Saya sebenarnya nak ucapkan tahniah kepada Honda kerana beranilah nak bawa kereta ni dan menawarkannya kepada kita. In fact, ini adalah antara kereta yang paling canggih lah dalam segmen ni yang kita boleh dapati. Okey, jadi sampai situ aja video kita kali ini. Kalau awak suka, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan kalau nak apa lagi maklumat tentang kereta ni, beritahu. Nanti bila kita dapat kereta untuk panjang ujian lebih panjang, kita akan masukkan. Dan kalau boleh juga tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya kita dapat maklumat terkini bila kita buat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, apa yang berhemah kita. Jumpa lagi, insya-Allah.